masa lagi. Saya mempersilakan Ustaz Harudin untuk menyampaikan talk beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengurusi pendidikan puasa dan seluruhnya para peserta yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita pergi ke sesi ketiga membincangkan perihal cabaran dan pengalaman. Jadi alhamdulillah tadi kita dah dapat beberapa gambaran bagaimana persediaan perlu untuk kita berperanan sebagai hamba Allah yang sebenarnya, bukan hamba manusia ya. Lalu kalau ada yang mengatakan bahawa saya tak berminat lah nak menyertai kumpulan-kumpulan itu, maka jawapannya Allah SWT telah memberikan satu, nak kira ancaman pun ancaman lah ya. Di mana Allah SWT telah memberitahu bahawa dalam Al-Quran Allah SWT kata wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula ya. Iaitulah laqad aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah kata kami telah bentangkan amanah ini, amanah untuk menyampaikan ini kepada langit, bumi, bukit bukau, gunung ganam. Walau bagaimanapun semuanya telah pun menolak ya, amanah ini kerana bimbang tidak mampu untuk melaksanakannya. Dan wahamalahal insan, dan manusia telah pun menanggung, telah pun menerima ini. Innahu kana zaluman jahula. Walau bagaimanapun ramai di antara manusia yang telah pun berjanji untuk menerima ataupun berjanji untuk melaksanakan amanah tersebut, mereka berada dalam keadaan yang zalim lagi jahil. Lalu dekat ayat ini jelas kepada kita bahawa Allah SWT menamakan orang yang menerima amanah ini sebagai insan. Insan. Oleh kerana itu, kalau melihat kepada kaedah usul fiqh, bila mana yang menerima itu insan, maka yang menolak itu siapa? Insan. Setan? Ya? Siapa yang menolak? Bukan nafsu. Yang menolak itu apa dia? Kalau yang menerima itu adalah insan, yang menolak itu adalah bukan manusia lah. Sama level dengan gunung ganam. Gunung ganam tu pokok, bukau, binatang dan seumpamanya. Lalu kita tak ada choice, sebab kita berada di atas dunia ini dengan kehendak Allah. So kita tak ada choice dan option. Kita kata saya tak naklah terlibat dalam ruang lingkup memberi ni, saya nak menerima je. Maka tak boleh. Kita mesti jalankan apa yang Rasulullah buat. Sebagaimana kita dah bincang di peringkat pertama semalam, bahawa tanda cinta kita kepada Rasulullah adalah kita mencontohi baginda Nabi SAW. Itu yang Allah suruh kita buat. Lalu bila mana kita nak contoh Nabi SAW, Nabi SAW sifatnya adalah tabligh ya, iaitulah salah satu di antaranya menyampaikan. Yang mana Nabi SAW telah pun menyampaikan seluruh apa yang Allah sampaikan kepada baginda Nabi, kepada kita, untuk kita sampaikan kepada yang lain. Baligh wa'ani wa la ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu potong ayat yang boleh dipahami. Okey. Jadi oleh kerana itu, untuk kita jadi manusia hari ini adalah kita mesti bersedia untuk menyampaikan. Dan bila mana kita bersedia untuk menyampaikan, kita kena bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan merintangi tugas kita. Jadi hari ini kita dah bincangkan tentang tugas-tugas ataupun cabaran-cabaran yang merintangi tugas-tugas ini. Baik, yang pertama sekali kita boleh tengok tugas apa tu cabaran-cabarannya. Yang pertama cabaran-cabaran dalaman ya. Cabaran dalaman ni kita boleh kelaskan kepada yang pertama dan yang kedua. Cabaran dalaman yang pertama berupa nafsu dan syaitan ya. Nafsu dan syaitan adalah dua benda yang berasingan ya. Syaitan ni ada di kalangan jin dan ada di kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Tapi syaitan manusia kita letak dalam cabaran luaran lah. Cabaran dalaman syaitan jin. Okey. Dan nafsu dan syaitan,
Dan cabaran dalaman yang kedua adalah keluarga. Kita pergi kepada nafsu dan syaitan lebih dahulu. Dan cabaran dalaman yang ketiga adalah diri sendiri. Baik, cabaran dalaman yang pertama, nafsu dan syaitan, ini contoh saja, dia terlalu banyak. Bagi contoh untuk bagi kita faham, antara cabarannya adalah dia akan datang sifat ujub semasa kita menyampaikan dakwah. Semasa kita menyampaikan, melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah ini, akan datang rasa ujub. Ujub ni maksud dia ajabun, iaitulah hairan, kagum dengan diri sendiri. Kagum dengan diri sendiri. Oh, hebatnya aku, pandainya aku buat ni. Dengan sebab akulah maka ada orang masuk Islam. Dengan sebab akulah jadi begitu. Dengan sebab akulah begitu. Dengan sebab akulah begini. Kalau aku tak ada, tak jalan, dan seumpamanya. Lalu ayat-ayat ini sama ada diluahkan secara verbal kepada rakan-rakan, ataupun termasuk dalam hati sendiri secara sembunyi, maka dia adalah termasuk di kalangan yang merosakkan seluruh amalan-amalan pemberian yang telah kita lakukan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, 3 perkara yang merosakkan amalan, iaitulah i'jabul mar'i bi nafsi, seseorang yang sentiasa ataupun seseorang yang merasa kagum dengan apa yang telah dilakukan. Lalu sebab itulah dalam suratul Kahfi ada dinyatakan bagaimana hebatnya Zulkarnain membina tembok di antara satu negara yang sedang dibantunya dengan Ya'juj Ma'juj, ya, yang mana tembok itu dibuat dengan satu bahan campuran yang luar biasa. Bila mana terlaksananya tembok itu, maka semua orang menjadi terlampau kagum dengan kehaibatan yang dilakukan oleh Zulkarnain. Maka Zulkarnain sebagai tanda tawaduk dan mengelakkan diri daripada ujub, beliau mengatakan bahawa dalam ayat suratul Kahfi ada disebut yang mana kalau Allah nak, Allah sampai masanya Allah akan hancurkan tembok ni. Ya? Maka nak menunjukkan bahawa sentiasa kita kena jaga. Cabaran kita akan datang rasa ujub, kita kena jaga perasaan itu dengan mendatangkan bahawa apa yang kita buat itu sebenarnya lekeh lagi. Tak mana sebenarnya lekeh. Tapi tak payah kita lekehkan kepada orang ramai. Aku buat ni sebenarnya teruk. Tak payah cakap dengan. Tak payah mengutuk diri sendiri depan orang nak menunjuk tawaduk. Dia akan jadi ujub pula. Sebab dia tunjuk, ujub hebat aku ni tawaduk sebenarnya. Dia akan jadi ujub. Syaitan dengan nafsu ni dia pandai. Dia licik. Dia begitu licik. Dia masuk ke sini. Sebab itulah para ulama tasawuf mengatakan, kita buat satu amalan nak tunjuk ke orang, riak. Tapi kalau kita tak buat satu benda sebab tak mau tunjuk ke orang, pun riak juga. Mana? Kita nak solat duha contohnya, kat sini, kat Fuyoh ni, sebab kita dah selalu buat. Tapi sebab kat Fuyoh ada ramai orang, tak payah buat lah. Itu kata tunjuk lah. Tak buat tunjuk lah. Itu kata Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah. Okey? Itu dia jelas kepada kita, jangan kita terkesan dengan manusia maknanya. Dalam bab riak ni, jangan terkesan dengan manusia. Kita buat bukan kerana nak menunjuk kepada manusia. Kalau dia nampak pun tak ada berbekas dalam hati contohnya. Dan kalau mereka dan kita tak buat bukan kerana mereka. Kita buat bukan kerana mereka, tak buat bukan kerana mereka. Ya. Baik, jadi itu adalah riak. Riak berasal daripada kata ra'a, menunjuk. Menunjuk tu sama ada dengan cara macam mana kita nampakkan apa yang kita tengah buat, ataupun kita apa nama tu, tunjukkan dalam bentuk visual, ya, apa yang telah kita buat dengan niat untuk supaya orang mengagumi apa yang kita buat, supaya orang memuji kita, supaya kita boleh mendapat sesuatu benefit duniawi contohnya. Itu ada sebab dia, riak. Yang ketiga, sum'ah. Sum'ah ni berasal daripada perkataan sami'ah, dengar. Sum'ah maksudnya memperdengarkan. Jadi dalam slot hari ini, saya diminta oleh pihak penganjur untuk menceritakan cabaran dan pengalaman. Bahaya kat tu sebenarnya. Saya kena jaga blog tu tolong. Sebab saya nak menceritakan pengalaman, boleh jadi sum'ah kalau saya salah. Boleh jadi salah. Sebab itulah bila kita nak ceritakan pengalaman ni, dia jadi kita taraduk sikit. Kita teragak-agak. Sama ada kita nak cerita melalui blog, melalui website, ataupun tak cerita langsung. Kita kena menentukan niat kita dengan
dengan sebaik mungkin. Jadi ada orang dia boleh tersilap daripada surah itu. Okey, apa dia? Ada yang salah? Baik, jadi itu sum'ah. Yang keserunya takbur. Takbur ni dia dah naik satu level yang lagi teruk. Kalau ujub, riak, sum'ah ini dia boleh berlaku dalam keadaan yang maknanya senang berlaku lah. Takbur ni dia dah satu level yang lebih teruk. Yang itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, Al-kibru batarul haq. Kenapa? Sum'ah tu apa? Sum'ah memperdengarkan amalan. Memperdengarkan, tak dengar? Memperdengarkan, menceritakan, memberitahu secara lisan, tentang apa yang telah dilakukan. Orang tak tanya apa. Kalau orang tanya, that's okay lah, kita jawab je. Ni orang tak tanya pun. Tentu jumpa, malam aku bangun tahajud, aku dapat solat 8 rakaat je. Mesti 20 lah. Itulah semua. Dia bercerita kan, semalam aku telah mengislamkan 5 orang, kata orang. Oh, jangan main hebat kat aku. Ujub pada juga. Dia boleh jadi 5 dalam 1. Kalau dia tanya, kita jawab dan tak ada masalah lah. Tapi bila kita menjawab tu, kita kena jaga juga gangguan-gangguan ni. Kita menjawab, maknanya ia puasa. Jadi bila kita puasa tu, sebab dia boleh jadi buruk, boleh jadi baik. Dia thin line. Boleh jadi baik bila kita cepat-cepat jaga niat kita. Kita cakap kita puasa tu sebab kita yakin dia ni sedang nak tiru kita. So kita kata kita puasa, aku puasa juga lah, dia kata. So jadi kita telah menjadi seorang da'i yang mengajak orang ni kepada puasa juga. So itu jadi amalan soleh. Tapi dia boleh jadi salah bila kita, aku puasa, memang aku 3 hari puasa. Bukan ni, saya selalu kena. Bukan saya kena, maknanya saya kena jumpa orang. Ramai orang yang beritahu apa dia buat. Saya jadi rimas. Saya ni jenis tak suka puji orang depan-depan. Sebab Nabi larang kita puji orang depan-depan. Kalau saya nak pilih, saya puji kat belakang je. Tapi ada orang, adalah saya pergi satu tempat dia, dekat RUK ni, pergi rumah dia, ajak pergi rumah dia. Tiba-tiba aku, betul, Ustaz tak baca Quran tak? Saya setiap pagi saya baca Quran dan Tuhan masa tak tinggal punya. Apa yang tanya ni? Saya sengih siangguk je lah. Dia kata, kalau kau nak raih respect aku pun, janganlah buat macam tu. Jadi tak respect. Faham tak? Jadi tak respect. Dia kata, saya memang sejak tantang ni tak tinggal tahajud. Dia betul, dia cerita betul. Dia cerita dekat saya. Tak payah cerita. Allah SWT kalau nak muliakan kamu, Allah akan muliakan kamu. Sebab itulah ada sebuah hadis Nabi yang sahih. Nabi kata, sesiapa yang tawaduk, maka Allah SWT akan muliakan dia. Kita mendadi, tawaduk termasuk mendadi. Tak perlu kita sibuk nak mencari respect orang. Nak buat apa respect orang, tuan-tuan? Kita mati habis dah respect tu. Kalau orang tu beri award Tan Sri pun tak guna. Dah apa? Dapat Tan Sri Piramli. Piramli tak tahu pun dia dapat Tan Sri. Betul. Tidak tinggal dunia tahu apa-apa. Tan Sri ke, Datuk Sri ke, Tun ke, boleh apa dia? Tak boleh guna apa.